Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab Bulughul Maram adalah kitab yang mengumpul hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dengan makna sujud bacaan. Bacaan dia bacaan Al-Quranul Karim. Yang mana di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa surah yang mana di dalam surah tersebut terkandung perintah surahan agar kita melakukan sujud apabila kita membaca ayat-ayatnya. Dan biasanya perbuatan sujud tilawah kita lakukan di dalam sembahyang subuh Jumaat. Sembahyang subuh Jumaat rakaat yang pertama. Tu imam baca surah Alif Lam Mim As-Sajdah sampai pada ayat kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu imam pun sujud, makmum pun pakai sujud belaka. Maka itu dipanggil sujud tilawah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum melakukan sujud tilawah adalah dituntut, disyariatkan ataupun disyariatkan kita melakukan sujud tilawah dengan kesepakatan ulama. Sepakat ulama mengatakan disyariatkan kita melakukan sujud tilawah apabila sampai kepada tempat dia. Yang mana pensyariatan melakukan sujud tilawah di luar sembahyang dan di dalam sembahyang. Kalau kita baca Al-Quran, kita tak sembahyang pun, siapa ayat yang mengandungi sujud tilawah, sunat kita sujud. Begitu juga dalam sembahyang, apabila kita baca ayat yang mengandungi sujud tilawah, maka siapa tepat tu sunat kita sujud. Sebab ada sembahyang subuh Jumaat ataupun sembahyang lain daripada subuh Jumaat. Kita baca dalam sembahyang zuhur, baca ayat yang mengandungi sujud tilawah, maka sunat kita sujud. Makmum apabila tengok tu imam sujud, maka makmum pakak kena sujud belaka. Main hak yang makmum hak dak belajar mana ni, sudah, warna tu imam sujud. Rokok-rokok pun dak, warna tu imam teruk sangat ni. Turus-turus pada sujud. Subhanallah. Tu imam pun ada je. Subhanallah. Tu imam buat dak je. Tu imam pun naik mula. Baik, tu maksudnya benda. Tu imam saat ni tu melakukan sujud tilawah. Sebenarnya sujud tilawah di dalam sembahyang ada perbincangan yang panjang. Ada perbincangan yang panjang. Ia berbeza, sujud tilawah ia berbeza dengan sujud syukur. Kalau tadi kita sebut sujud tilawah, pensyariatan sujud tilawah berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Tapi masalah sujud syukur tidak berlaku kesepakatan. Majoriti ulama mengatakan disyariatkan kita sujud syukur. Namun di sana ada pandangan ulama fiqh mengatakan tidak disyariatkan sujud syukur. Sujud syukur. Sujud tilawah kita akan bincang pada malam ni. Kalau sempat kita akan bincang juga berkenaan dengan sujud syukur. Sebab pada penghujung bab ni dia akan buat mari hadis-hadis yang berkait dengan sujud syukur. Baik.
Katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u shaqqat waqra' bismi rabbik, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Yang mana pernah kita sebut sebelum daripada ni, sahabat Nabi yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Tidak ada sahabat yang lain yang dapat menandingi Abu Hurairah. Sehingga kan Aisyah isteri Rasulullah pun tidak dapat menandingi Abu Hurairah di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling teratah, yang paling tinggi dalam meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah didatang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-7 Hijrah. Jadi bermakna hadis-hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah adalah hadis yang, kalau hadis itu sahih lah, hadis yang tidak, maksudnya hanya dalam jumlah yang cukup sedikit dinasahkan hukum. Hadis yang diterima, sebab hadis yang diriwayat ni adalah pada akhir-akhir dah, pada belakang. Tapi kalau pada awal, pada hari tahun yang pertama Hijrah, tahun yang kedua ataupun sebelum daripada Hijrah, kemungkinan hukum tersebut dinasahkan, dihilangkan dengan dalil yang lain, dengan hukum yang baru. Tapi Abu Hurairah dia datang berjumpa dengan Rasulullah pada tahun yang ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun yang ke-10 ataupun awal tahun yang ke-11 Hijrah. Jadi hak yang diriwayat daripada Rasulullah adalah hadis yang belakang-belakang dah. Jadi hadis Abu Hurairah adalah hadis yang, kalau hadis sahih adalah hadis yang diterima. Baik. Jadi Abu Hurairah telah menceritakan, kami pernah melakukan sujud tilawah bersama dengan Rasulullah saat membaca idzas samaa'u syaqqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah idzas samaa'u syaqqat. Ada dalam surah idzas samaa'u syaqqat sampai kepada ayat Rasulullah sujud, maka kami sujud bersama dengan Rasulullah, iaitu ayat wa idza quri'al qur'anu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat tu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Baik. Sampai ayat tu Rasul sujud, kami pun melakukan sujud. Maka sebahagian daripada ulama, termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya apabila kita baca surah idzas samaa'u syaqqat sampai kepada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, sunat kita sujud. Ya, sama ada kita berada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, sunat kita sujud. Begitu juga orang yang mendengar seorang membaca Al-Quran, sunat juga dia sujud. Dah sujud tilawah, mana sujud tilawah? Kata ulama, sujud tilawah adalah satu sujud sahaja. Bukan dua sujud, ia tidak sama dengan sujud sahwi. Satu sujud. Satu sujud, kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, adalah dimulakan dengan takbiratul ihram, itu diwajibkan. Lepas tu turun sujud, sunat ucap Allahu Akbar masa turun sujud. Bangun balik daripada sujud, sunat ucap Allahu Akbar. Dalam sujud nak baca benda pun. Baca yang macam kita biasa, subhana rabbiyal a'la. Sebab Rasul kata, ij'aluha fi sujudikum. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu, hendaklah mu menyucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Kata Rasul, ij'aluha fi sujudikum. Menjadikan perkataan tersebut dalam sujud kamu. Jadi termasuk sujud tilawah, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ataupun baca yang kita baca sa'ma sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kau dah ingat, baca subhana rabbiyal a'la je. Dah ingat agak subhana rabbiyal a'la, baca subhanallah. Takkan subhana rabbiyal a'la dah ingat. Baca subhanallah, bertasbih kepada Allah di dalam sujud. Baik. Banyak mana ikut, banyak mana pun dah lagi kalau larat kau. Baik, tidak ada tempo yang ditetapkan. Baca banyak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lepas tu sunat masa bangkit balik Allahu Akbar, dan dalam mazhab Imam Syafi'i kata kena bagi salam. Takbiratul ihram, satu sujud, bagi salam. Tak ada tahiyat. Baik, sunat ucap
Allahu Akbar masa turun dan ucap Allahu Akbar masa naik. Adakah berlaku kesepakatan ulama kena takbiratul ihram? Tidak berlaku kesepakatan. Adakah berlaku kesepakatan di kalangan ulama mengatakan kena bagi salam? Juga tidak berlaku kesepakatan. Tapi yang paling comel macam kita ke bawah ni. Hak tu paling comel. Sujud tilawah, ia adalah juzuk daripada sembahyang ataupun pada makna sembahyang. Sebab itulah majoriti ulama mengatakan apa yang disyaratkan di dalam sembahyang juga disyaratkan pada sujud tilawah. Sebagaimana kita disyaratkan bersih daripada hadas kecil dan hadas besar ketika kita nak sembahyang, begitu juga disyaratkan kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar ketika kita nak melakukan sujud tilawah. Orang yang tidak ada sembahyang, dia boleh baca Quran. Dia pun baca surah Idza as-samaa'u syaqqat. Sampai kepada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, disyariatkan dia sujud. Boleh tak dia sujud ketika tidak ada wudu? Maka menurut pandangan majoriti ulama tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan sujud. Kerana sujud tilawah adalah pada makna sembahyang ataupun ia adalah satu juzuk daripada sembahyang. Begitu juga sujud tilawah sembahyang disyaratkan kena tutup aurat. Sujud tilawah kena syarat kena tutup aurat. Sembahyang syarat adab kepada kiblat. Sujud tilawah syarat kena adab kiblat. Sembahyang mesti kena suci diri daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada tubuh badan dan tempat sujud. Tempat sembahyang. Sama juga dengan sujud tilawah. Baik. Dalam sembahyang, sama juga dalam sembahyang. Cuma dalam sembahyang tak ada takbiratul ihram lah. Pakai tunggu Allahu Akbar, tunggu terus kepada sujud. Orang yang sembahyang jemaah sujud subuh Jumaat di masjid, rasanya tidak, bukan suatu benda yang pelik lah sujud tilawah sebab ia duduk sujud sama. Kalau dia kata tak pernah pun sujud tilawah, ya mungkin dua. Yang pertama sekali tu imam tak baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Itu yang pertama. Yang keduanya tu imam baca tapi oleh kerana ngatuk, tak sedar buat benda. Itu je lah. Muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sujud tilawah dalam sembahyang macam hak yang kita buat subuh Jumaat itulah. Allahu Akbar turun sujud. Apabila tu imam turun sujud, wajib makmum turun sujud. Asal sujud tilawah hukum dia sunat, tapi apabila tu imam turun sujud wajib kerana mengikut imam. Lepas daripada sujud bangun selalu tanpa perlu melakukan duduk istirahat. Masa bangun Allahu Akbar jangan duduk istirahat. Tidak disyariatkan duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk sekejap sebelum daripada bangun, sebagaimana kita bangun daripada sujud yang kedua pada rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua, ataupun daripada rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat, kita duduk sekejap baru kita bangun. Sujud tilawah tak ada, direct bangun. Baik. Itu dalam sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam hadis ni Abu Hurairah menceritakan kami pernah melakukan sujud tilawah bersama dengan Rasulullah saat membaca idza as-samaa'u syaqqat, pada perkataan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Lepas tu yang keduanya dalam surah dan Iqra bismi rabbika, maksudnya surah Al-Alaq, iaitu pada ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Penghujung ayat sunat kita sujud. Baik. Seterusnya wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah mengatakan, meskipun surah Sad bukan termasuk perkara yang mengharuskan seseorang itu untuk melakukan sujud, namun aku pernah melihat Rasulullah melakukan sujud kerana membaca surah Sad. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran ada surah yang dikenali dengan surah Sad. Yang mana dalam surah Sad Allah Ta'ala menceritakan tentang, ada ayat Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Daud. Yang mana Nabi Daud telah menyungkurkan diri dia untuk bersujud kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Allah Daud alaihi salam. Maka apabila Rasul baca ayat tersebut, Rasul sujud. Rasul sujud. Baik, kata ulama, memang oleh kerana Rasulullah sujud, maka dituntut kita sujud ketika kita baca ayat tersebut. Ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Daud
bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala menerima taubat dia. Cuma sujud tu, sujud dia. Sini ulama bincang. Sujud tilawah ke ataupun sujud syukur? Sujud tilawah ke atau sujud syukur? Ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Abdullah bin Abbas kata, sad laisat min azaimis sujud. Ia tidak termasuk di dalam ayat yang dituntut untuk melakukan sujud. Maksudnya bukan sujud tilawah. Dah hak tu Rasulullah sujud Rasulullah sujud bukan sujud tilawah. Rasulullah sujud kerana bersyukur. Syukur di atas dia, di atas penerimaan taubat Nabi Allah Daud. Yang mana Nabi Allah Daud apabila Allah Taala terima taubat dia terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i daripada Abdullah bin Abbas, dia menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dalam surah Sad. Lepas daripada Rasulullah sujud, Rasulullah kata lagu mana? Sajadahuna Dawudu taubah wa nahnu nasjuduha syukra. Kami Daud dia sujud di sini, Nabi Allah Daud alaihi salam sujud di sini kerana bertaubat kepada Allah. Manakala kami melakukan sujud di sini adalah kerana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah As-Sad Nabi Daud bersujud kerana bertaubat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kerana bersyukur kepada Allah atas penerimaan taubat Nabi Daud alaihi salam. Baik. Maka Imam Syafi'i kata, kalau dalam surah Sad tu bukan sujud tilawah, walaupun ada sebahagian daripada ulama kata sujud tilawah. Okey, sujud tu masing-masing sujud. Cuma nak panggil sujud dia, sujud tilawah ke sujud syukur? Dah beza lagu mana? Beza. Kalau sujud syukur tidak boleh dilakukan dalam sembahyang. Sujud tilawah boleh dilakukan dalam sembahyang. Sujud syukur dilakukan dalam sembahyang, batal sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, Allahu Akbar selesai. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba mak dia kabur. No, bini mu beranak dah, anak baru orang. Sujud syukur terus dalam sembahyang. Batal sembahyang. Okey. Jadi sekarang ni berlaku perbincangan di kalangan ulama fiqh, sujud di dalam surah Sad sujud tilawah ke sujud syukur? Memang Rasul sujud. Disyariatkan kepada kita sujud. Akan tetapi sujud dia. Mazhab Imam Syafi'i kata sujud syukur, maka tidak boleh disujudkan sujud tersebut dalam sembahyang. Sebahagian ulama mengatakan sujud tilawah, maka boleh disujudkan dalam sembahyang. Seterusnya, wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm, rawahu al-Bukhari. daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud kerana membaca surah An-Najm. Dalam Al-Quran ada surah yang dikenali dengan surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sampai kepada ayat afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Hendaklah kamu bersujud untuk Allah dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Okey, fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah baca ayat tu, Rasul sujud. Maka sebab itulah ulama fiqh kata di antara tempat yang disunatkan kita sujud ketika kita baca Al-Quran, yang mana sujud ni dinamakan sujud tilawah, adalah di dalam surah An-Najm ketika kita sampai kepada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Baik. Seterusnya wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najm falam yasjud fiha, muttafaqun alaih. Daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Antara sumbangan Zaid bin Thabit kepada kita adalah pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quranul Karim. Zaid bin Thabit di antara sahabat yang menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah daripada puak Ansar. Semasa Rasul hidup, apabila turun wahyu, ada beberapa orang yang menjadi penulis wahyu, antaranya Zaid bin Thabit. Tetapi di zaman Rasulullah tidak dikumpul Al-Quran setepak. Hak ni tulis sikit atas belulang, hak ni tulis sikit atas pelepah tamar, tulis situ sikit, tulis sini sikit, tulis sini sikit, tidak dikumpulkan. Apabila zaman Abu Bakar As-Siddiq berlaku beberapa peperangan, di antaranya peperangan yang dikenali sebagai Waq'atul Yamamah. Peperangan Yamamah yang mana
tentera Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar berperang dengan tentera yang dipimpin oleh Musailamatul Kadzab yang mendakwa menjadi rasul. Maka dalam peperangan tersebut, qurra orang yang ingat Al-Quran di kalangan sahabat, ramai yang gugur syahid. Tidak kurang daripada 70 orang gugur syahid. Menyebabkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab bimbang. Siapa yang nak ajar kepada generasi akan datang Al-Quran? Hak yang ingat Quran pakat gugur syahid belaka. Lepas tu banyak lagi peperangan hak yang akan berlaku lepas daripada ni. Maka Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpul Al-Quran. Untuk mudah kepada generasi yang akan datang. Baik. Sebab zaman tu para sahabat ngapa Quran? Melainkan adalah tulis tapi bukan tulis belaka. Mu tulis sikit, aku tulis sikit. Maka dipendekkan cerita, tugasan tersebut diberikan kepada Zaid bin Thabit. Tengok Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit adalah seorang ulama yang diiktiraf keilmuan dia oleh Rasulullah dalam bab pembahagian pusaka. Dan bab pembahagian pusaka, sahabat yang Rasulullah iktiraf adalah Zaid bin Thabit. Bukanlah bermaksud sahabat yang lain tidak diiktirafkan, bukan. Tetapi Zaid bin Thabit mempunyai kedudukan yang tinggi. Sehingga kan kata Rasulullah, afraduhum Zaid bin Thabit. Orang yang paling alim ilmu faraid di kalangan mereka itu, yakni di kalangan umatku, adalah Zaid bin Thabit. Alhamdulillah, mazhab Imam Syafi'i dalam bab pembahagian pusaka 100% adalah mazhab Zaid bin Thabit. Sehingga kan dalam suatu permasalahan berlaku khilaf di kalangan Zaid, di antara pandangan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dalam masalah ni ada 2 pandangan. Imam Syafi'i pun ada 2 pandangan juga. Okey. Jadi Zaid bin Thabit di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Baik. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan bahawa aku belajar surah An-Najm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata baginda tidak melakukan sujud kerananya. Jadi aku baca surah An-Najm sampai kepada ayat أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Dia baca, dia rasa dengar, rasa nak sujud. Baik, maka ulama kata lagu mana ni di antara dalil kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i bahawasanya sujud tilawah bukan wajib sebagaimana hak yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib sujud tilawah, tak sujud dosa. Mazhab Syafi'i hukum dia sunat. Sebab tengok ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sujud. Dan nanti kita akan baca hadis daripada Sayyidina Umar yang mana Sayyidina Umar tidak sujud ketika baca ayat tilawah. Seterusnya wa an Khalid bin Ma'dana radhiyallahu anhu qala fuddilat suratul hajj bi sajdatain rawahu Abu Dawud fil marasil. Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu telah mengatakan surah Al-Hajj mempunyai keutamaan dengan ada di dalamnya 2 sujud. Dalam Al-Quran ada surah yang dikenali dengan surah Al-Hajj. Yang mana dalam hadis ni menyebut, Khalid bin Ma'dan menyebut surah Al-Hajj ada kelebihan dia. Terkandung di dalamnya 2 sujud. Ada 2 tempat yang dituntut kita melakukan sujud tilawah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-18 daripada surah Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. Manakala ayat yang kedua adalah ayat yang ke-77 daripada surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Okey, itu 2 tempat yang dituntut kita sujud tilawah dalam surah Al-Hajj. Sehingga kan Khalid bin Ma'dan, seorang sahabat Rasulullah, kata kelebihan surah Al-Hajj mengandungi dalam surah tersebut 2 tempat dituntut kita melakukan sujud tilawah. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-18 daripada surah Al-Hajj. Ayat yang kedua adalah ayat yang ke-77 daripada surah Al-Hajj. Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Marasilnya. Kitab Marasil. Kitab Marasil Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ada satu kitab yang dikenali sebagai Marasil. Hadis yang ada dalam tersebut ada hadis mursal. Katanya warawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadits Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha wa sanaduhu dha'if.
Namun Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis yang sama di dalam musnadnya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis yang sama di dalam sunangnya. Yang mana periwayatan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi secara mausul. Maksud dia mausul, sanad bersambung. Manakala tadi sanad terputus. Melalui hadis Uqbah bin Amir, atau tadi Khalid bin Ma'dan. Namun ditambahkan dalamnya, ada penambahan sikit, barang siapa yang tidak mahu sujud pada keduanya, sebaiknya tidak usah membaca surah Al-Hajj. Kalau tak mahu sujud, jangan baca surah Al-Hajj. Namun, hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tirmizi adalah hadis yang sanadnya dhaif, bukan hadis sahih. Baik, nak sujud ke tak mahu sujud, boleh baca je. Kerana membaca Al-Quran dituntut kepada kita. Manakala sujud tilawah, hukum dia adalah sunat. Baik. Seterusnya, wa'an Umar radhiyallahu anhu qal, ya ayuhan nas, innama namurru bis sujudi, faman sajada faqad asab, wa man lam yasjud fala ithma alaihi, rawahu al-Bukhari. Wa fihi, inna Allah ta'ala lam yafridhis sujuda illa an nasha, wa huwa fil muwatta. Daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kita sering membaca ayat sajdah. Maka barang siapa yang sujud akan beroleh pahala. Orang yang sujud, betul. Dia melakukan sunnah, dapat pahala. Dan barang siapa yang enggan melakukannya, tidak berdosa baginya. Kalau tak mau sujud, tak dosa. Jadi, bermakna mazhab Sayyidina Umar sendiri bahawa sujud tilawah hukum dia bukan wajib, bukan sunat. Begitu juga mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i sama dengan mazhab Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kitab Muwatta, maksud Muwatta di sini adalah Muwatta karangan Imam Malik. Satu kitab hadis yang dikarang oleh seorang ulama yang cukup terkenal, iaitu Imam Malik bin Anas. Disebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengharuskan sujud tilawah kecuali apabila kita menghendakinya. Allah Ta'ala tidak mewajibkan. Itu makna lam yafrid. Allah Ta'ala tidak mewajibkan sujud tilawah. Melainkan kalau kita nak buat, maksudnya benda tu adalah benda yang harus. Ia kembali kepada kehendak kita. Kalau nak buat, buat. Kalau tak mau buat pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau buat, dapat pahala. Seterusnya, wa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه, رواه أبو داود بسند فيه لين. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah mengatakan bahawa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kepada kami. Rasul baca Quran, kami dengar. Apabila melalui ayat sajdah, baginda melakukan sujud tilawah dan kami turut sama sujud bersamanya. Baik. Cuma sanad hadis ni riwayat oleh Imam Abu Daud, tapi dengan sanad yang mengandungi sedikit kelemahan. Hadis ni sanad dia bukan sanad yang sahih. Baik, sanad yang lemah. Baik. Seterusnya, sujud syukur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud kerana bersyukur kepada Allah. Itu maksud sujud syukur. Dia sujud ada-kadang sujud saat itu dilakukan di dalam sembahyang. Ada-kadang sujud itu dilakukan di luar sembahyang. Sujud yang dilakukan di dalam sembahyang, ada-kadang ia adalah rukun sembahyang dan ada-kadang ia bukan rukun sembahyang. Ada sujud yang dilakukan dalam sembahyang bukan rukun sembahyang. Benda sujud sawi. Sujud sawi tak rukun, bukan rukun sembahyang. Dan sujud rukun sembahyang, kita sujud semua tu lah. Setiap satu rakaat ada 2 kali sujud. Itu dipanggil sujud rukun sembahyang. Okey, itu sujud dalam sembahyang. Manakala luar sembahyang, hanya 2 sujud saja yang ada. Yang pertamanya sujud tilawah, yang keduanya sujud syukur. Boleh tak kita nak sujud kepada Allah di luar sembahyang, sujud sahaja? Bukan kerana tilawah dan bukan kerana syukur, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, haram kita sujud setelah daripada di luar sembahyang, bukan kerana bersyukur dan bukan kerana tilawah. Tidak dibolehkan. Ada sebahagian daripada orang kita, lepas daripada dia sembahyang sunat, dia sujud dulu. Maka itu adalah salah. Sujud dia luar sembahyang. Nak sujud, sujud dalam sembahyang. Sujud dia luar sembahyang. Faham kan? Dia nak doa, dia sujud dulu luar sembahyang. Lepas daripada sembahyang, ajak dia pergi sujud pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
dia sujud. Sujud dia. Dia tidak boleh sujud sahaja di luar sembahyang tanpa ada sebab. Sebab yang membolehkan kita sujud luar sembahyang dua sahaja. Yang pertama tilawah, yang keduanya syukur. Itu kita kena tahu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata takkan sujud salah. Ya salah. Salah kerana melakukan suatu perkara yang tidak diperintah oleh agama. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat berita yang menyenangkan, yang menggembirakan, baginda terus menyungkur bersujud kepada Allah taala. Hadis riwayat khamsah, 5 orang ulama hadis kecuali Imam An-Nasa'i. Selain daripada Imam An-Nasa'i meriwayat hadis ini, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah meriwayat hadis ini selain daripada Imam An-Nasa'i. Hadis ini adalah hadis sahih. Jadi dalam hadis ni Abu Bakrah menceritakan kepada kita bahawasanya apabila datang suatu berita, suatu perkara hak yang Rasul gembira, maka Rasul terus sujud. Maka kata ulama di antara sebab yang sunat kita sujud syukur apabila dapat nikmat, datang nikmat. Dalam setengah kitab dikata hujumu nikmah. Ada setengah kitab dikata tajaddudu nikmah. Hujum ni asal makna hujum, menyerang. Nikmat datang secara mengejut. Ataupun tajaddudu nikmah. Maksudnya nikmat yang baru. Dia kalau nikmat hak yang kekal ada pada kita, tak sunat kita sujud. Sepakat ulama kata tak sunat. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan setiap saat ni kita ada iman, ada Islam, ada di kita ni. Sunat kita sujud semua di atas nikmat iman dan Islam. Sepakat ulama mengatakan tidak sunat kita sujud. Kalau sunat sujud jadi bermakna habis masa untuk sujud sahaja. Ketika dapat anak, okey, tak apa, sunat kita sujud. Dan anak kita start daripada dapat sampai ke sekarang dah mati-mati lagi yo. Nikmat berkekalang nikmat tersebut. Adakah sunat kita sujud sama? Tak. Ni sihat tubuh badan. Nikmat tak? Nikmat. Dah kita ni dah sakit-sakit sunat sujud kerana sihat? Tak sunat. Kerana dia? Kerana ia bukan tajaddudun ni'mah. Bukan dia dinamakan nama dia berkekalang nikmat. Nikmat hak yang kekal, hak yang ada dah pada kita, cuma berterusang nikmat tersebut tidak sunat kita sujud. Dapat bini. Kita duk kenal lama dah kau orang puang tu. Tiba-tiba dia kenal kita, suka kita, apa sujud lah. Nikmat lah tu. Contoh, sebagai contoh je. Kita nak kerja tu, kerja comel lah. Minta-minta tiba-tiba dapat kerja tu. Nikmat tu sujud lah. Okey, tu inda tajaddudin nikmah ataupun dipanggil juga inda hujumin nikmah. Kalau nikmat tu ada daripada kita cuma kekal saja, tidak hilang daripada kita, sepakat ulama kata tak sunat sujud. Tu kita kena tahu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud dalam waktu yang cukup lama. Lama Rasul sujud. Sesudah itu Rasul mengangkat kepalanya dan bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku menyampaikan berita yang mengembirakan. Maka aku bersujud sebagai tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku bersujud kerana dia sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Ni panggil sujud syukur. Ni adalah antara dalil kepada pandangan majoriti ulama fiqh yang mengatakan disyariatkan sujud syukur. Baik. Cuma kita kena bincang apa yang dikatakan nikmat. Apa yang dikatakan nikmat. Kita kena bincang. Sujud syukur adalah ketika datang nikmat tertolak bala. Apa yang dikatakan nikmat dan apa yang dikatakan tertolak bala. Apa yang dikatakan bala? Adakah bahagia ketika main bola dikirakan nikmat? Tu kita kena bincang belaka.
Okey, boleh faham kan? Hak ni kita kena bincang belaka. Adakah dikirakan nikmat yang mu'tabarah inda syari' di sisi agama? Sehingga kan kita melakukan sujud. Hak ni kita kena bincang. Kamu tak mau bincang masalah ni pada malam ni. Ada masa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sujud syukur kerana tak dapat nikmat ataupun tertolak bala. Antara perkara yang penting yang perlu kita kena bincang untuk menentukan apakah yang dikatakan nikmat dan apakah yang dikatakan bala. Ni perlu kita kena bincang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku menyampaikan berita yang menggembirakan. Maka aku bersujud sebagai tanda syukurku kepada Allah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Kita dalam kehidupan kita ni, oleh kerana kita hidup di atas dunia adalah tempat ujian, maka kita tidak terlepas daripada ujian. Kita tidak terlepas daripada ujian, berada dalam nikmat, kadang-kadang diuji, kadang-kadang berada dalam nikmat, kerana hidup di atas dunia ni adalah tempat ujian. Baik. Jadi ketika mana ujian saat itu lari daripada kita, tak ada dah, maka tak apa sunat kita sujud. Sama juga ketika kita dapat nikmat, maka sunat kita sujud. Baik. Seterusnya kata wa'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'Aliyan ila al-Yaman fadhakara al-hadith qala fakataba 'Ali radhiyallahu anhu bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajida rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Rasulullah hantar ke Sayyidina Ali ke negeri Yaman supaya berdakwah penduduk Yaman, supaya Sayyidina Ali dakwah penduduk Yaman kepada agama Islam. Selanjutnya disebutkan hadis panjang bahawa Ali berkirim surah yang menceritakan keislaman penduduk Yaman. Sayyidina Ali atau surat kepada Rasulullah bahawasanya penduduk Yaman memeluk Islam. Ketika Rasulullah mendengar berita dari surah Ali itu, baginda menyungkur bersujud sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah atas berita tersebut. Orang lain yang dapat nikmat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Baik. Maka kata ulama, bukan hanya kita dapat nikmat kita sujud syukur, bahkan kalau orang lain dapat nikmat, kita sunat juga kita sujud syukur. Orang lain dapat nikmat, sunat juga kita sujud syukur. Contoh kita kata abang kita dapat anak. Oh, gembira kita gembira, bertambah keluarga kita. Kita sujud syukur. Baik. Itu sebagai contoh. Hadis ini diriwayat oleh Imam Baihaqi, sedangkan asal hadis ini berada dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayat oleh Imam Baihaqi, tapi asal hadis ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan baru, bab baru, iaitu bab sembahyang sunat, amun nak buat kesimpulan sikit berkait dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Tadi kita sebut sujud tilawah pengsyariatan ataupun disyariatkan kita melakukan sujud tilawah, ia berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Cuma kan ada beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim yang berlaku khilaf di kalangan ulama, sunat tak sujud tilawah di sini ataupun tidak. Boleh faham? Sekarang ni dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang sepakat ulama kata sunat sujud tilawah di sini. Dan dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang ulama berselisih pandangan, sunat tak sujud tilawah di sini. Contoh dalam surah Sad yang kita cerita tadi. Imam Syafi'i kata tak sunat sujud tilawah. Namun sebahagian daripada ulama fiqh yang lain kata sunat sujud tilawah. Okey. Sujud tilawah syarat-syarat dia sebagaimana syarat sembahyang. Kerana sujud tilawah adalah pada makna sembahyang, sama dengan sembahyang, ataupun dia adalah satu juzuk daripada sembahyang. Baik, sebagaimana disyaratkan pada sembahyang kena tutup aurat, kena suci daripada hadas, kena hadap kiblat, kena suci daripada najis, begitu juga dalam sujud tilawah. Okey, berkenaan dengan sujud tilawah selesai. Manakala sujud syukur mana pula? Sujud syukur adalah suatu sujud yang dituntut, disyariatkan.
Menurut pandangan majoriti ulama, tidak berlaku kesepakatan kerana di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak ada pensyariatan sujud syukur. Majoriti ulama kata sunat sujud syukur. Dituntut melakukan sujud syukur. Ketika mana? Ketika datang nikmat ataupun tertolak bala. Cuma penentuan apakah yang dikatakan nikmat, apakah yang dikatakan bala, hak tu perlu kita kena bincang suku pula. Baik, apabila datang nikmat, jangan berkekalan nikmat. Tertolak bala. Jangan, memang kita sekarang ni memang tak ada kena bala macam-macam kan. Hak ni tak sunat sujud syukur. Maksudnya sikit lagi nak kena tapi alhamdulillah terselamat. Okey, sujud syukur. Itu sebagai contoh. Sebab kalau kita tengok setiap saat ni mungkin kita kena bala. Macam-macam. Bala. Hak yang mungkin kena tapi kita tak kena. Bala tu tak kena, bala ni tak kena, bala ni tak kena, bala ni tak kena. Maka tak sunat sujud syukur. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sujud syukur menurut pandangan majoriti ulama sama dengan syarat sujud tilawah. Syarat sujud syukur menurut pandangan majoriti ulama fiqh, bukan hanya merujuk mazhab Imam Syafi'i sahaja. Majoriti ulama fiqh mazhab mengatakan syarat dia seperti syarat sujud tilawah. Maksudnya mesti kena tutup aurat, mesti kena ada wudu, mesti tidak najis, mesti ada kepada kiblat. Ini menurut pandangan majoriti ulama. Walaupun ada pandangan segelintir. Hak yang kata tidak disyaratkan suci daripada hadas ada. Tapi pandangan segelintir. Pandangan minoriti, pandangan segelintir. Pandangan majoriti mengatakan sama dengan sujud tilawah. Syarat-syarat sembahyang mesti kena ada pada syarat pada sujud syukur. Ketika kita tidak ada wudu, tidak boleh sujud syukur. Mesti kena tutup aurat, mesti kena ada kepada arah kiblat. Okey, itu menurut pandangan majoriti ulama. Namun ada segelintir ulama antaranya Syekh Ibn Taimiyah antaranya mengatakan tidak syarat ada wudu. Tapi bukan pandangan majoriti ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bab seterusnya adalah bab salati tatawwu', bab sembahyang sunat. Jadi kita tidak sempat untuk bincang berkenaan dengan bab sembahyang sunat kerana habis dah masa, lapu nyala dah. Kita kena berhenti sini dulu untuk malam ni. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbincangan kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat dan agar Allah taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله.